Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Apa khabar kamu semua di rumah? Jadi cikgu harap kamu jaga kesihatan masing-masing, jaga SOP kita ya. Okey, hari ini cikgu akan sambung lagi mata pelajaran sains tingkatan 2. Kita masih lagi berada di bab 2 iaitu ekosistem. Sebelum cikgu mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua tonton satu video yang akan cikgu tayangkan kepada kamu. Okey, kita sama-sama menonton dan kita sama-sama bagi pendapat selepas ini ya, berkenaan dengan video yang akan ditayangkan ini. From the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Okey, kita dah habis tonton video tadi. Okey, sekarang cikgu nak kita fikir apa yang ditunjukkan dalam video tu sebenarnya. Kalau cikgu play balik video ni kan. Okey, kita tengok video memberi gambaran kepada kita tentang satu pencemaran iaitu pencemaran udara. Okey, tengok yang cerobong-cerobong asap ni daripada industri. Betul, daripada industri. Jadi asap-asap ni dia akan mengganggu keseimbangan alam. Macam mana? Okay, kita sebagai manusia kan, kita hirup udara setiap hari. Kita hirup udara yang kotor. Jadi bila kita bernafas, dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Okey, siapa yang menyebabkan berlakunya? Siapa yang menyebabkan berlakunya pencemaran ni? Okey, dalam video ni awak agak-agak tengok, kalau daripada gambaran tu dia tunjuk video ni daripada kilang kan, pada kawasan pembangunan. Okey, siapa yang bangunkan kilang? Siapa yang bangunkan siapa yang membuat pembangunan ni? Sudah tentulah daripada kita. Kita ni sebagai manusia lah sebenarnya, di aktiviti ni yang boleh merosakkan alam sekitar, yang boleh mengganggu keseimbangan alam. Jadi ada cara tak untuk kita atasi sebenarnya? Nanti kita sama-sama fikir ya. Okey, video ni juga kita boleh tengok kesan bila kita melakukan aktiviti yang memusnahkan bumi ni, yang memusnahkan alam sekitar ni. Jadi kesan dia ni kepada alam sekitar, kepada keseimbangan alam, kepada kelestarian hidup. Kita kena kekalkan sepatutnya alam yang dikurniakan oleh Tuhan ni. Bolehkah kita hidup dalam keadaan udara yang kotor? Kalau ikutkan sekarang ni kan, dengan COVID-19-nya, kita pun dengan pakai mask, pelitup muka, kita mesti rasa tak selesa, betul tak? Kita kena jagalah, kena selamatkan alam ni. Okey, apa kaitan agak-agak video yang cikgu tayangkan tadi dan juga berdasarkan penerangan cikgu tadi dengan topik yang akan kita belajar hari ni? Okey, rasa-rasa apa? Pencemaran, betul, berkaitan dengan pencemaran kan. Kemudian berkaitan dengan aktiviti manusia. Aktiviti manusia apa yang boleh menyebabkan pencemaran berlaku? Kemudian apa lagi langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah yang kita hadapi? Untuk apa?
untuk memastikan alam kita sentiasa berada dalam keseimbangan. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, kita tengok dahulu apa objektif yang akan kita capai pada hari ini. Objektif kita pada hari ini ada satu sahaja yang cikgu nak kita capai di sepanjang kelas kita selama 35 minit ini. Untuk topik keseimbangan alam. Jadi keseimbangan alam ni yang cikgu terangkan tadilah berdasarkan video tadi kan. Jadi apa peranan kita sebagai manusia? Jadi di akhir pembelajaran ini nanti kamu akan dapat menerangkan dengan jelas bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil demi kelestarian hidup. Jom kita mulakan kelas kita. Kita tengok apa perkara yang perlu kita pelajari. Sebelum tu, cikgu ada soalan untuk kamu. Apakah aktiviti manusia yang boleh memberi kemusnahan kepada alam semula jadi? Cuba kita fikir. Aktiviti ni tak perlu kita pergi jauh, tak perlu kita pergi ke bandar. Kita tengok saja di kawasan sekeliling kita, di kawasan perkampungan kita, di kawasan taman perumahan kita. Aktiviti apa yang boleh memberi kemusnahan kepada alam semula jadi? Mesti ada kan? Salah satu apa? Kalau di rumah kita, pembuangan sampah sarat yang tidak teratur. Betul tak? Itu salah satu. Kemudian apa cara pula kita nak atasi? Mesti ada penyelesaian supaya kita boleh menjaga keseimbangan alam semula jadi kita ni. Kita pergi dahulu kepada aktiviti manusia. Kita tengok apa aktiviti manusia yang boleh memberi kemusnahan kepada alam semula jadi. Kita ada 4 aktiviti ya. Ada 4. Ada penebangan hutan, ada perindustrian, kemudian aktiviti pembuangan sampah sarap dan juga aktiviti pertanian. Untuk bahagian ini, cikgu akan terangkan kesan aktiviti tersebut dalam sekitar. Kalau aktiviti ni kamu dah tahu kan, penebangan hutan ni macam mana, tebang pokok, perindustrian ni macam mana, maknanya perkilangan ataupun daripada kawasan-kawasan industri. Kemudian pembuangan sampah sarap, yang ini pun kamu tahu juga. Kemudian ada juga pertanian. Pertanian ni maknanya aktiviti kita tanam pokok lah, sayuran ke, buah-buahan ke. Jadi tapi kita tak tahu kan apa kesan dia yang boleh memusnahkan alam dan juga keseimbangan alam ni. Cikgu pergi satu persatu. Sekarang cikgu terangkan dahulu kesan penebangan hutan kepada alam sekitar. Kesan dia yang pertama adalah kepupusan spesies flora dan fauna. Sebab apa? Sebab bila kita tebang hutan, maknanya kita dah hapuskan habitat bagi flora dan fauna ni. Binatang-binatang dah tak ada tempat tinggal dah. Lama-lama spesies dia akan pupus sebab dah tak ada tempat tinggal kan. Sama macam kita, bila kita tak ada rumah pun kita akan lama-lama akan memudaratkan kita. Kemudian kepada tumbuhan juga. Tumbuhan kita dah tebang pokok-pokok yang unik, pokok-pokok yang susah untuk dijumpai, kita pergi tebang. Jadi tumbuhan spesies flora pun akan juga musnah ataupun pupus. Kesan yang kedua adalah kesan rumah hijau. Kesan rumah adalah akibat daripada pertambahan gas-gas udara yang beracun di ruang atmosfera. Gas udara ini akan menghalang haba daripada cahaya matahari daripada dipantulkan balik ke ruang angkasa. Jadi haba ni akan diperangkap dan dia akan dipantulkan semula kepada bumi dan kita semua akan merasa panas. Akan merasa lebih panas. Itu adalah kesan rumah hijau. Kemudian adalah hakisan tanah. Hakisan tanah maknanya sebenarnya hutan-hutan ni ataupun pokok-pokok ni dia ada tanah tu akan dicengkam oleh akar dan dia tak akan runtuh. Dia tak akan terhakis. Jadi bila kita tebang, kita buang pokok tu, dah tak ada benda yang mencengkam ni, yang memegang dia, maka akan berlakulah hakisan tanah. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti perindustrian. Agak-agaknya apa kesan aktiviti pada kelestarian hidup?
Okey, kesan perindustrian pun ada 3 juga, pencemaran udara, air dan tanah. Perindustrian ni contohnya kilang dikeluarkan sisa toksik, dia pergi alirkan sisa toksik tu ke kawasan air. Kemudian dibuang sampah pun ada. Kemudian dia buat juga dia hasilkan juga udara gas ataupun asap-asap yang mencemar. Okey, jadi ini akan menyebabkan udara, air dan tanah kita tercemar. Okey, kesan yang kedua bagi perindustrian pula sama juga dengan kesan penebangan hutan tadi, iaitu kesan rumah hijau. Okey, yang ketiga adalah hujan asid. Okey, apa hujan asid ni? Hujan asid ni terjadi apabila air hujan yang turun ke bumi adalah berasid, iaitu nilai pH dia adalah 1 hingga 6. Okey, kenapa dia jadi berasid? Dioksida dan nitrogen dioksida. Jadi gas beracun ini akan naik ke udara dan menghasilkan hujan asid ini berbahaya ya kepada pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, kepada kita sendiri pun. Okey, kita pergi pula kepada aktiviti apa kesan pembuangan sampah sarap ni. Okey, kesan yang pertama, pencemaran air dan tanah. Tengok dalam gambar ni kan, sampah ni kita tak semestinya manusia buang di atas tanah sahaja. Ada juga yang buang di dalam air. Okey, kalau di kawasan-kawasan kampung kan, rumah tepi sungai, dia buang je sampah tu dalam sungai. Maknanya itu dah boleh mencemarkan air dan tanah. Okey, memberi kesan kepada siapa ni? Alam-alam ni, hidupan akuatik, hidupan dalam air. Bila air itu dipenuhi dengan sampah, oksigen akan semakin terhalang. Haiwan akuatik kemungkinan akan mati. Okey, kesan yang kedua adalah banjir kilat. Okey, banjir kilat ni biasanya berlaku di kawasan bandar ataupun di kawasan pembangunan yang pesat. Sebab apa? Sebabnya apa kaitan dengan pembuangan sampah sarap ni? Sebab bila manusia dia buang sampah sarap ke dalam sistem saliran, buang sampah ke dalam longkang, jadi saliran-saliran air ini akan tersumbat dan menyebabkan banjir kilat. Okey, kesan yang ketiga daripada aktiviti pembuangan sampah sarap ni ialah bau busuk akibat perebutan sisa pepejal organik. Okey, sampah sarap yang dikumpulkan di satu lokasi ni, bila makin lama makin banyak, dia ada juga bercampur dengan pelbagai jenis sisa pepejal kan. Okey, yang pepejal organik ni adalah contohnya sisa-sisa makanan kita, haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi bangkai haiwan contohnya ataupun sisa pepejal yang lain, lama-kelamaan dia akan memberikan bau yang tidak selesa kepada kawasan setempat. Jadi penduduk yang tinggal di kawasan sekitar akan merasa tidak selesa. Ini akan menyebabkan pencemaran bau. Okey, kita tengok aktiviti yang terakhir iaitu pertanian. Walaupun pertanian ni digalakkan kerana pertanian ni sebenarnya dia boleh membantu membekalkan oksigen kepada alam semula jadi, tapi aktiviti ini ada juga boleh memberi kesan kepada keseimbangan alam. Kesan yang negatif apa yang sebenarnya disebabkan oleh pertanian ini? Yang pertama adalah pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan baja secara berlebihan. Okey, pestisida maknanya bila kita melakukan aktiviti pertanian, terutama dalam skala besar di kawasan ladang ataupun di kawasan kebun, kita akan gunakan racun. Racun ni untuk membunuh haiwan perosak ataupun serangga perosak. Dan juga baja ni kita akan gunakan untuk nutrisi kepada pokok. Akan tetapi bila kita guna secara berlebihan, baja ni akan diserap ke dalam tanah dan ada juga baja dan racun ini diserap ke dalam air. Ini sebenarnya boleh menyebabkan pencemaran air. Sebabnya bila air ni dipenuhi dengan racun dan juga baja, kandungan kimia yang terkandung dalam racun dan baja itu dia akan merosakkan kestabilan ataupun paras yang selamat untuk hidupan akuatik itu tinggal. Okey, ada juga warna air itu akan jadi berubah disebabkan oleh adanya baja dan racun yang dah memasuki air. Okey, kesan yang kedua adalah tanah kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari. Okey, mineral ini penting kepada tanah sebab mineral inilah yang memberikan nutrisi ataupun zat kepada tumbuhan untuk membesar. Okey, sekarang cikgu dah terangkan kesan aktiviti manusia dan juga kesan dia kepada alam sekitar, yang mana apa aktiviti ini boleh memberi kesan kepada aktiviti alam sekitar. Sekarang kita tengok pula kepada penyelesaian. Apa penyelesaian
yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah pemusnahan alam semula jadi yang cikgu terangkan tadi. Teruskan lagi kelas kita dengan untuk aktiviti manusia tadi, kita belajar pula tentang langkah-langkah bagi mengatasi kesan aktiviti tersebut. Ada 4 langkah semuanya. Kita pergi one by one ya. Untuk langkah yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang. Okey, penguatkuasaan undang-undang ni dia dilakukan oleh Jabatan Perhutanan. Macam mana dibuat? Dengan membuat rondaan dan juga membuat sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan lori balap. Okey, penguasaan undang-undang ni biasanya untuk kita membanteras ataupun mengatasi masalah ataupun aktiviti penebangan hutan yang dilakukan secara haram. Untuk langkah yang kedua, itu meningkatkan kesedaran orang awam. Okay, untuk meningkatkan kesedaran orang awam adalah melalui 2 cara, iaitu melalui pendidikan dan juga melalui media massa. Melalui pendidikan ini adalah melalui proses pengajaran dan pembelajaran kamu di dalam kelas. Kerana semasa melalui pendidikan ni kamu akan diterapkan dengan nilai-nilai murni ataupun topik-topik pembelajaran yang berkaitan dengan alam sekitar. Cara yang kedua iaitu melalui media massa adalah melalui menggunakan internet, televisyen dan juga radio. Kemudian ada juga majalah serta surat khabar. Melalui media massa ni kita boleh tayangkan iklan ataupun video-video yang menarik bagi meningkatkan kesedaran orang awam. Kemudian langkah yang ketiga iaitu mengamalkan 5R. Okey, 5R. R yang pertama adalah refuse, mengelakkan penggunaan bahan yang tidak dapat dikita semula. Kalau boleh kita gunakan bahan yang boleh dikita semula supaya untuk mengelakkan pembuangan sampah. R yang kedua iaitu reduce. Reduce mengurangkan jumlah penggunaan bahan. Jika barang tu boleh dikongsi, contohnya beg plastik tadi, kita gunakan satu beg plastik untuk isi pelbagai barang. Bukannya satu beg plastik, satu barang. Jadi kita dah kurangkan jumlah penggunaan bahan tersebut. Yang ketiga, reuse, menggunakan semula bahan. Kita guna semula bahan tu untuk aktiviti yang sama. Okey, contohnya beg plastik tadi selepas kita guna kita jangan buang. Kita boleh gunakan juga untuk mengisi barang-barang lain pada waktu yang lain. Kemudian R yang keempat adalah repurpose. Repurpose adalah menggunakan bahan untuk kegunaan lain. Contohnya beg plastik tadi kita gunakan juga untuk isi bahan-bahan makanan untuk kita letakkan dalam almari ke. Maknanya kita boleh gunakan satu bahan untuk 2 atau 3 kegunaan. Contoh yang lain juga adalah contohnya tayar. Kan, tayar daripada kita buang, kita boleh gunakan sebagai bekas tanaman. Sama juga dengan botol-botol plastik. Kita boleh gunakan botol-botol plastik yang dah digunakan untuk membuat bekas alat tulis. Okay, R yang terakhir iaitu recycle, ialah mengitar semula bahan. Jadi bahan yang kita gunakan, kita boleh kitar semula untuk menghasilkan satu bahan yang baru. Contohnya kertas. Kita tidak buang kertas ataupun bakar kertas. Kita boleh kumpulkan kertas dan hantar ke kawasan ke kilang untuk diproses semula dan menghasilkan tisu ataupun kertas lain yang boleh digunakan semula. Jadi kita sebenarnya dah menjimatkan penggunaan alam, sumber-sumber daripada alam. Okay, R yang terakhir adalah menggunakan kaedah biologi. Okay, menggunakan kaedah biologi ini sebenarnya untuk aktiviti pertanian. Yang mana dalam aktiviti pertanian kita menggunakan pestisid dan baja secara berlebihan. Pestisid ini adalah racun bagi mematikan atau menghalang haiwan-haiwan perosak. Jadi melalui kaedah kawalan biologi, kita guna haiwan yang memakan haiwan perosak itu tadi. Jadi kita dah boleh sekat penggunaan pestisid. Contohnya burung hantu kita gunakan di kawasan ladang kelapa sawit untuk membunuh tikus. Pada satu aktiviti yang menarik iaitu uji minda, aku akan berikan kamu kuis. Kuis ni kamu jawab secara online sahaja. Boleh buka di laptop, boleh buka di komputer dan boleh juga buka di telefon. Kamu hanya type sahaja link yang cikgu bagi ni, joinmyquiz.com, dan dalam tu akan keluar satu kotak untuk kamu masukkan kod.
Okey, dan kamu type kod ini 283859. Nanti bila kamu dah buka nanti akan ada 10 soalan objektif. 10 soalan objektif tu kamu baca saja, secara santai-santai saja. Cikgu nak tengok sama ada kamu faham ataupun tak faham pengajaran kita, topik yang kita belajar hari ini. Okey, nanti kamu pilih, boleh klik dekat jawapan yang kamu suka. Okey, ada warna biru, warna merah, macam-macam lah. Dan kamu juga boleh tengok keputusan kamu nanti selepas kamu jawab semua kuis tu. Okey, untuk tugasan yang kedua, okey, cikgu ada satu tugasan baru kepada kamu dalam masa yang ada ni. Okey, cikgu nak kamu jawab tugasan ni di kertas dan kamu boleh hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, tugasan kamu yang kamu perlu selesaikan juga selepas kamu jawab kuis tadi adalah soalan yang cikgu tayangkan di skrin ni. Okey, ada satu image, baca penerangan dia, kita baca sama-sama ya. Okey, manusia memerlukan ekosistem yang stabil demi kelestarian hidup. Namun begitu, terdapat aktiviti manusia yang boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. Aktiviti ini boleh memberi kesan buruk kepada alam semula jadi. Jadi berdasarkan image yang ditunjukkan, kamu jawab 4 soalan yang cikgu tayangkan. Soalan yang pertama, nyatakan aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlakunya situasi tersebut. Tengok dalam gambar tu kan, ada satu situasi di tepi pantai. Ada pembuangan sampah. Okey, ada banyak sampah kan, pokok-pokok kayu mati, ada plastik beg hitam, macam-macam lah. Okey, jadi melalui gambar tu kamu boleh agak, okey, aktiviti apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua, apakah kesan daripada aktiviti tersebut? Okey, bila kamu dah jawab soalan satu, soalan kedua tu kesan aktiviti yang kamu jawab di soalan satu tadi. Kesan ni kepada apa? Kepada udara ke, kepada air ke? Okey. Kemudian yang ketiga, berikan cadangan langkah-langkah bagi mengatasi masalah tersebut. Jadi tadi cikgu dah ajar kamu ada 4 langkah tersebutnya. Kamu boleh ambil keempat-empat langkah tu ataupun boleh pilih langkah mana yang sesuai. Okey, jawapan ni terbuka, kamu boleh beri lebih daripada satu jawapan. Okay, untuk soalan yang terakhir, wajarkah alam semula jadi dipelihara demi kelestarian hidup? Berikan huraian terhadap 3 ni. Okey, ada aktiviti manusia, ada kesan, kemudian ada cadangan langkah. Kamu rasa wajar tak manusia ni, kita ni pelihara alam semula jadi demi kelestarian atau tidak wajar? Kemudian barulah kamu berikan huraian terhadap jawapan kamu tu. Okey, ini untuk tugasan hari ini. Sebelum cikgu akhiri kelas kita, cikgu nak kita pada hari ini. Okey, tadi kan kita pelajari pasal alam semula jadi kan, banyak kesan-kesan yang cikgu tunjuk, kesan-kesan buruk. Jadi sebenarnya kita kena menghargai alam semula jadi kita ni. Kita kena bersyukur dengan apa yang dikurniakan Tuhan. Maknanya apa yang dicipta oleh Tuhan ni mempunyai fungsi masing-masing. Jika kita membiarkan aktiviti-aktiviti manusia ni memberi kesan kepada keseimbangan, kita punya ekosistem dah terganggu, yang ini akan boleh memudaratkan kita, boleh memudaratkan juga hidupan lain. Jadi kita sebagai manusia, kita mesti kawal aktiviti kita ni. Bila kita dah kenal pasti aktiviti memberi kesan buruk, maknanya kita boleh kawal lah. Kita kena kawal supaya ia tidak lagi memberi kesan selepas ini. Okey, kita refresh balik ataupun flashback balik apa yang cikgu ajar untuk topik kita pada hari ini. Okey, yang pertama tadi mula-mula cikgu terangkan berkenaan dengan kesan aktiviti manusia. Okey, kita ada empat aktiviti, ada penebangan hutan, kemudian kita ada perindustrian, kita ada pembuangan sampah sarap dan juga pertanian. Jadi setiap aktiviti ni dia memberi kesan kepada alam sekitar kan. Macam-macam lah, contoh hujan asid, ada hakisan tanah, ada pencemaran air, udara dan juga pencemaran tanah. Kemudian ada juga kepupusan spesies flora dan fauna, ada juga masalah kesan rumah hijau. Okey, kemudian daripada kesan-kesan tadi, kita bagi cadangan pula, langkah-langkah. Ada 4 langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang. Kemudian langkah yang kedua, meningkatkan kesedaran orang awam melalui 2 cara, iaitu media massa dan juga pendidikan. Kemudian kita ada langkah yang ketiga dengan mengamalkan 5R tadi. Kemudian langkah yang keempat iaitu menggunakan kaedah kawalan biologi, iaitu menggunakan kaedah haiwan pemangsa.
Okey, jadi kita dah habis topik kita pada hari ini, iaitu topik 2.4. Cikgu harap kamu faham apa yang kamu pelajari. Boleh siapkan tugasan dengan segera dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp cikgu. Jangan lupa jawab kuis cikgu ya. Okey, boleh copy link tadi dan masukkan kod yang cikgu tayangkan tadi dekat skrin. Jika ada apa-apa masalah boleh rujuk dengan cikgu balik. Okey, sekian, terima kasih.